Assalamualaikum, salam sejahtera. Kegunan kembali lagi. Pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk indeks. Nombor berindeks ataupun indeks adalah nombor dalam bentuk A kuasa N, di mana A ini adalah merupakan asas sementara N adalah merupakan indeks. Oleh yang demikian, sekiranya kita ada A kuasa N, ini bermaksud A darab A darab A sebanyak N kali. Kalau kita ada A kuasa 4, maknanya A darab A darab A darab A, iaitu sebanyak 4 kali. Dapat beberapa keperluan ataupun apa yang perlu anak-anak kuasai dalam pelajaran ini. Antaranya, anak-anak perlu tahu bagaimana untuk meringkaskan ungkapan ataupun sebutan-sebutan indeks dalam bentuk yang ringkas. Selain daripada itu, anak-anak mestilah boleh menyelesaikan persamaan indeks. Bagi membolehkan anak-anak meringkas dan menyelesaikan persamaan indeks ini, anak-anak perlu mahir dengan hubungan ataupun formula-formula berkaitan dengan indeks. Beberapa petua ataupun hukum indeks yang anak-anak perlu kuasai, antaranya adalah hukum pendaraban, iaitu kalau nombor berindeks P kuasa M didarabkan dengan P kuasa N, dia adalah P kuasa M tambah N. Perhatikan, apabila dia berada dalam keadaan darab, asasnya sama, apa yang perlu kita lakukan adalah kita tambahkan indeksnya. Yang kedua, kalau dia dalam bentuk bahagi, P kuasa M bahagi dengan P kuasa N, dia adalah sama dengan P kuasa M tolak N. Sekiranya dia dalam bentuk kuasa, P kuasa M kuasa dengan N, kita boleh mudahkan dengan mendarabkan kuasanya, P kuasa M darab N. Sekiranya kuasanya sama, indeksnya sama, P kuasa M darab Q kuasa M, kita boleh mudahkan dengan mendarabkan asasnya P darab Q, kita kuasakan dengan M. Perhatikan, indeksnya adalah sama. Sekiranya dia dalam bentuk bahagi, P kuasa M bahagi dengan Q kuasa M, indeksnya sama, kita boleh mudahkan dengan cara kita membahagikan asasnya P perkan dengan Q, hasilnya kita kuasakan dengan M. Selain daripada itu, ada beberapa lagi formula ataupun hubungan yang anak-anak perlu kuasai. Antaranya adalah apabila P kuasa kosong, sebenarnya sebarang nombor yang dikuasakan dengan kosong hasilnya adalah 1. Sekiranya suatu nombor dikuasakan dengan negatif 1, dia sebenarnya adalah sama dengan salingan ataupun 1 per. Jadi kalau P kuasa negatif 1, dia sebenarnya sama dengan 1 per P. Sekiranya kita ada kuasa negatif, P kuasa negatif M, dia sebenarnya sama dengan, sebab negatif dia akan jadi 1 per P kuasakan dengan M, dan kita juga boleh tulis dia sebagai 1 per P dalam kurungan kuasa M. Perhatikan, kalau 1 ini kita kuasakan dengan M, hasilnya masih lagi 1. Sekiranya kita ada P kuasa 1 per M, kita boleh tulis dia dalam bentuk punca kuasa. P kuasa 1 per M, dia sama dengan punca kuasa M bagi P. Perhatikan, 1 per, dia akan menjadi punca, M akan menjadi punca berapa? Bagi nilai P. Jadi kalau sekiranya kita ada P kuasa M perkan dengan N, maka perhatikan N di sini, dia akan menjadi punca kuasa. So, dia akan menjadi punca kuasa N bagi P yang berkuasa M. Dan ini juga kita boleh tulis sebagai punca kuasa N bagi P yang kita kuasakan dengan M. So, formula-formula dan hubungan-hubungan ini anak-anak perlu kuasai bagi membolehkan anak-anak menguasai pelajaran ini dengan baik. Saya tunjukkan beberapa contoh soalan berkaitan dengan nombor indeks ini. Katakan kita ada 36 kuasa 3 per 2. Kita boleh tulis dia dalam bentuk punca kuasa, sebab ada per 2, dia adalah punca kuasa 2. So, dia adalah punca kuasa 2 36 kuasa dengan 3. So, punca kuasa 2 36 adalah 6. Jadi, dia adalah 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 adalah 216. Perhatikan contoh yang kedua. 7 kuasa 2
bahagi dengan 81 dalam kurungan kuasa 1/2. Perhatikan, sebab ini melibatkan nombor bahagi, mungkin kita boleh tulis dalam bentuk ini. 7 kuasa 2 per 81 kuasa 1/2. Kita boleh pecahkan nombor ini. 7 kuasa 2 kuasakan dengan 1/2 perkan dengan 81. Kita boleh tulis dia sebagai 9 kuasa 2 kuasakan dengan 1/2. Kita dah pecahkan. Perhatikan nombor dalam bentuk indeks kuasa. Kita boleh darabkan kuasanya. So, dia masuk. So, di sini kita akan dapat nilainya adalah 7/9. Perhatikan contoh ini, kita ada 20 A kuasa negatif 3 bahagi dengan 4 A kuasa negatif 5. So, apa yang kita boleh lakukan di sini, perhatikan nombornya. 20 bahagikan dengan 4. Perhatikan kuasanya. A kuasa negatif 3 bahagi dengan A kuasa negatif 5. Bahagi kita boleh tukar jadi tolak dengan negatif 5. So, hasilnya 20/4, kita dapat 5. A kuasa negatif 3 tolak-tolak dia jadi tambah. Negatif 3 tambah 5, kita akan dapat 2. Jadi kita boleh mudahkan dia sebagai 5 A kuasa 2. Perhatikan contoh yang berikutnya. Kita nak memudahkan 3 kuasa N tambah 1 tambah dengan 3 kuasa N tolak 1. Perhatikan, kita juga boleh tulis dia dalam bentuk 3 kuasa N darabkan dengan 3 kuasa 1. Perhatikan titik yang cikgu gunakan bermaksud darab. Tambahkan dengan 3 kuasa N darabkan dengan 3 kuasa negatif 1. Perhatikan bahawa dalam sebutan ini kita ada sebutan sepunya 3 kuasa N. Kita boleh faktorkan, kita keluarkan 3 kuasa N. So, hasilnya di sini masih ada 3 tambah dengan di sini kita ada 3 kuasa negatif 1 sama dengan 1/3 kuasa 1 ataupun 1/3. So, kita mudahkan yang dalam kurungan 3 1/3. So, kita tukarkan jadi pecahan 9 tambah 1 sebab 3 adalah 9/3. Kita perkan terus dengan 3. So, kita akan dapat nilai di sini adalah 10/3. Ya, bila kita tulis balik, kita letak dekat depan 10/3 3 kuasa N. Ini adalah bentuk yang mudah daripada ungkapan yang diberikan. Cikgu tunjukkan satu lagi contoh soalan. Dia suruh selesaikan persamaan 16 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 8 kuasa 4X. Bila diselesaikan, maknanya kita perlu mendapatkan nilai X. Biasanya jika melibatkan indeks, cara untuk kita selesaikan persamaan sama ada menggunakan perbandingan. Kalau sekiranya nombor-nombor asasnya kita boleh pindahkan dia ataupun tukarkan dia ke dalam bentuk nombor berindeks asas yang sama. Sekiranya kita tidak dapat membuat demikian, ada satu lagi kaedah yang kita boleh gunakan, iaitu menggunakan kaedah logaritma. Kaedah ini cikgu akan tunjukkan apabila kita sudah bincangkan pelajaran logaritma. So, untuk soalan ini cikgu tunjukkan cara selesaikan menggunakan kaedah perbandingan. Dalam perbandingan, kita bandingkan sama ada indeks ataupun asasnya. Ya, kita akan bandingkan indeks sekiranya asasnya sama dan kita bandingkan asasnya sekiranya indeksnya sama. Sebelum itu kita tukar bentuk dulu. Kita tahu kalau 2 kuasa 2 4, 2 kuasa 3 8, 2 kuasa 4 adalah 16. Jadi kita tukar 16 kepada 2 kuasa 4 kuasa 2X tolak 1. So, kita tulis dalam bentuk pendaraban. Di sebelah kanan 8 adalah 2 kuasa 3 kuasa 4X, maknanya kuasanya kita darabkan dengan 4X. Kita buka dulu kurungan. So, kita dapat 2 kuasa 8X tolak 4 sama dengan 2 kuasa 3 darab 4. Kita dapat 2 kuasa 12X. Sekarang perhatikan bahawa asas bagi nombor indeks di kedua-dua belah persamaan adalah sama. Dengan sebab itu, kita boleh bandingkan indeksnya.
So kita salin balik. 8x tolak 4 sama dengan 12x. So negatif 4 akan sama dengan 12x tolak 8x. Negatif 4 sama dengan 4x. Sengaja cikgu bawakan 8 ke sebelah sini supaya kita dapat x yang positif. Kita juga boleh kekalkan sebelah kiri, tapi pastikan tandanya betul. So sekarang kita nak dapatkan nilai x, bawa 4 ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi 4. So kita dapat negatif 1 sama dengan x. Oleh yang demikian, x adalah sama dengan negatif 1. So, itu cara bagaimana kita nak selesaikan menggunakan kaedah perbandingan. Cukup dulu untuk kali ini. Sekiranya video ini membantu anak-anak, sila like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan maklumat ataupun notifikasi bagi video-video yang baru. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.